Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amira Imanina binti Abdul Rahim dan selamat datang ke sesi pengenalan tentang hak asasi manusia dan buli cyber, perlindungan individu dalam era digital. Dalam era di mana teknologi semakin meregulasikan cara hidup kita, terdapat perbualan yang semakin mendalam tentang cara hak asasi manusia boleh dilindungi dalam alam digital. Mari kita terokai bersama bagaimana fenomena buli cyber menjejaskan hak individu dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan keselamatan dan perlindungan dalam dunia cyber yang semakin kompleks ini. Apakah itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merujuk kepada hak yang wujud dalam setiap individu secara universal tanpa mengira bangsa, agama, jantina dan latar belakang lain. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan daripada layanan diskriminasi dan banyak lagi. Seterusnya, apakah itu buli cyber? Buli cyber merujuk kepada tingkah laku yang agresif, mengganggu atau mencederakan seseorang secara psikologi melalui penggunaan teknologi digital. Bentuk buli cyber boleh berbeza-beza daripada gangguan lisan, penyebaran maklumat palsu atau peribadi, kepada ancaman atau gangguan dalam talian. Melindungi hak asasi manusia dalam era digital menjadi semakin penting kerana perkembangan teknologi yang pesat telah membuka pintu kepada cabaran baharu berkaitan privasi, keselamatan dan perlindungan individu. Berikut ialah beberapa cara perlindungan hak asasi manusia boleh dikaitkan dengan isu buli cyber dalam era digital. Yang pertama, hak privasi dan perlindungan data. Pertumbuhan teknologi telah menimbulkan kebimbangan mengenai privasi individu. Pelindungan data pribadi adalah penting untuk mengelakkan penyalahgunaan maklumat pribadi oleh pihak yang tidak dibenarkan seperti dalam kes pelanggaran data atau kecurian identiti. Yang kedua, kebebasan berfikir dan bersuara. Dalam dunia digital, kebebasan bersuara boleh diancam oleh tindakan buli atau ugutan dalam talian. Perlindungan hak untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut terhadap reaksi negatif atau ancaman daripada individu lain adalah bahagian penting hak asasi manusia. Yang ketiga, menghormati identiti peribadi dan kehormatan. Buli cyber selalunya melibatkan fitnah, perkongsian maklumat peribadi yang sensitif atau penyalahgunaan foto atau video. Perlindungan identiti dan kehormatan peribadi adalah penting dalam mencegah jenayah cyber. Yang keempat, perlindungan kanak-kanak dan remaja. Kanak-kanak dan remaja sering menjadi mangsa buli cyber. Perlindungan mereka terletak di bawah hak asasi manusia, memerlukan dasar dan tindakan untuk memastikan persekitaran digital yang selamat dan menyokong mereka. Melindungi individu dalam era digital memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuk kerajaan, syarikat teknologi, organisasi masyarakat sivil dan individu itu sendiri. Usaha untuk mewujudkan dasar peraturan, pendidikan dan kesedaran tentang kepentingan melindungi hak asasi manusia dalam ruang digital adalah kunci dalam menghadapi cabaran ini. Nama saya Nur Nada Nabila binti Muhammad. Saya akan membentangkan tentang isu-isu buli cyber. Berdasarkan artikel yang saya kaji, buli cyber telah memberi impak yang negatif dalam kalangan masyarakat, terutamanya para remaja. Pada era globalisasi ini, kita tidak dapat lari dari menggunakan media sosial. Media sosial dapat mendatangkan kebaikan dan juga keburukan kepada masyarakat. Terdapat beberapa isu yang diketengahkan dalam buli cyber ini, antaranya adalah isu pertama, kesan negatif buli cyber. Isu kedua, perubahan diri akibat buli cyber, dan isu ketiga, perubahan corak pertuturan dan amalan sosial. Isu pertama, kesan negatif buli cyber. Antara kesan negatif tersebut adalah ketidakseimbangan mental dan emosi. Ini berkait dengan kesan, emosi dan psikologi yang dihadapi oleh individu yang menjadi mangsa buli cyber. Ini termasuk tekanan emosi dan depresi yang boleh berlaku akibat daripada penganiayaan dan ejekan dalam talian. Kesannya boleh menyebabkan masalah mental yang serius dalam kalangan remaja yang membolehkan mangsa itu dibuli, dan lebih teruk lagi dari segi pemikiran negatif dan tindakan merosakkan diri seperti self-harm dan juga membunuh diri, suicide.
Selain itu, kesan negatif adalah pengaruh negatif terhadap hubungan sosial dan perkembangan sosial remaja. Buli cyber boleh mengakibatkan remaja merasa terasing dan kesepian serta mengurangkan keyakinan diri mereka dalam hubungan sosial. Isu kedua adalah perubahan diri akibat buli cyber. Kesan buli cyber juga dapat mengakibatkan perubahan diri seseorang. Di era digital, penyalahgunaan media sosial membolehkan individu menyembunyikan identiti mereka semasa melakukan buli cyber. Ini membolehkan mereka menyampaikan kesan negatif tanpa perlu bertanggungjawab secara peribadi. Sebagai contoh, seorang remaja boleh membuat akaun palsu dalam talian dan menghantar mesej yang kasar kepada rakan sekerja ataupun rakannya sendiri dengan tanpa memberitahu identitinya. Media sosial dan internet membolehkan remaja terdedah kepada kandungan negatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai murni dan budaya tradisional. Mereka mungkin terdedah kepada kandungan pornografi atau keganasan yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, remaja telah didedahkan dengan kandungan-kandungan yang menggalakkan keganasan, seks bebas dan juga penyalahgunaan dadah. Seterusnya, perubahan corak pertuturan dan amalan sosial. Penggunaan media sosial dan komunikasi dalam talian telah membawa kepada perubahan corak pertuturan dalam kalangan remaja masa kini. Sebagai contoh, perubahan dalam amalan sosial ini menyebabkan ramai remaja mungkin lebih cenderung untuk menghabiskan masa mereka dalam talian daripada berinteraksi secara maya dengan rakan sebayanya. Masa buli cyber atau individu yang melibatkan diri dalam aktiviti buli cyber mungkin terdedah kepada bahasa kasar atau ejekan dan lain-lain. Ini membolehkan mereka mempengaruhi corak pertuturan mereka dalam talian. Mereka mungkin menggunakan bahasa yang kurang sopan dan kesat untuk merendahkan orang lain. Seterusnya, aktiviti buli cyber seringkali melibatkan penyebaran maklumat palsu atau penipuan dalam talian. Ini boleh menggalakkan individu untuk menerima maklumat tanpa mengesahkan kebenarannya yang boleh merosakkan budaya informasi yang boleh dipercayai serta menyebabkan kurangnya hubungan sosial dalam realiti dan kurangnya perkembangan kemahiran sosial yang berkualiti. Seterusnya, saya Nur Syafiqah binti Nasir akan menerangkan tentang faktor berlakunya buli cyber. Faktor yang menyebabkan berlakunya buli cyber ialah kurang perhatian daripada ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, kurang didikan agama dan pengaruh media sosial. Faktor yang menyebabkan berlakunya buli cyber ini ialah kerana pembuli kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka. Hal ini kerana mereka cuba untuk mendapatkan perhatian daripada orang ramai termasuk ibu bapa mereka dengan cara membuli orang. Perkara ini juga terjadi apabila ibu bapa tidak mengawasi tingkah laku anak-anak di media sosial menyebabkan mereka mempunyai peluang untuk membuli orang lain di dalam media sosial. Mereka cuba mencari perhatian di media sosial kerana tidak mendapat perhatian yang secukupnya daripada kedua ibu bapa mereka. Tamsilnya, apabila mereka kerap membuli orang di media sosial, mereka akan menganggap itu sebagai sesuatu kepuasan buat mereka dalam melepaskan geram terhadap orang lain tanpa sedar tentang kesan perbuatan teruk mereka ini kepada orang lain. Justru itu, ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting dalam membentuk anak mereka supaya mereka dapat membesar dalam suasana yang harmoni dan bukannya toksik. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya juga mampu menjadi faktor seseorang itu melakukan buli cyber. Hal ini demikian apabila seseorang itu tersalah memilih kawan, mereka akan kerap mengikut perbuatan yang dilakukan oleh kawan mereka sama ada baik ataupun buruk. Tambahan pula, kawan-kawan ini juga mampu menjadi cerminan diri seseorang itu kerana mereka antara orang yang rapat dengan pembuli. Seperti
contoh, jika kawan kita kerap membuli di sekolah, kita mungkin akan ikut perbuatan mereka itu dan terbawa-bawa perbuatan itu sehingga ke dalam media sosial, dan perkara ini yang akan menjadi punca terjadinya buli cyber dalam kalangan umum. Oleh itu, kita hendaklah pandai dalam memilih kawan agar kita mampu menjadikan kawan kita sebagai asbab untuk kita berbuat perkara baik dan mengelakkan kemungkaran. Faktor yang ketiga ialah kurang didikan agama. Hal ini kerana orang yang tidak tahu akan keburukan membuli di media sosial ini kebiasaannya tidak tahu tentang hukum hakam agama yang menceritakan tentang bagaimana dan betapa besarnya dosa yang dilakukan sesama manusia. Berlandaskan surah Al-Mu'min ayat ke-40 di dalam Al-Quran, barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Berdasarkan petikan daripada ayat Al-Quran tersebut, jika seseorang itu mempunyai ilmu agama yang cukup, mereka akan sedar bahawa perbuatan jahat dan melibatkan orang lain adalah sesuatu perbuatan yang mampu memberikan kebinasaan pada diri mereka sendiri. Oleh itu, ibu bapa, guru-guru dan pihak yang bertanggungjawab perlulah memastikan bahawa setiap orang mempunyai ilmu agama yang cukup agar perkara seperti buli cyber ini dapat dikurangkan lalu dihapuskan. Faktor terakhir yang memainkan peranan penting terhadap buli cyber ialah pengaruh media sosial. Hal ini demikian, media sosial merupakan medium untuk kegiatan buli cyber ini berlaku. Kebanyakan orang yang melakukan jenayah buli cyber ini ialah disebabkan mereka takut untuk melakukan jenayah secara terbuka kerana tahu tentang akibat yang mungkin akan mereka perolehi. Disebabkan itu, buli cyber berlaku tanpa adanya komunikasi secara bersemuka dan ini memberi peluang kepada orang yang pengecut untuk membuli orang lemah yang lain di dalam media sosial. Tamsilnya, orang yang penakut secara realiti mendapat peluang untuk menjadi pembuli di media sosial kerana mereka beranggapan bahawa tiada sesiapa akan dapat menangkap perbuatan itu dan mereka boleh menggunakan media sosial sebagai medium untuk membuli orang lain. Natijahnya, buli cyber mampu berlaku di dalam pelbagai sudut dan perkara. Orang ramai, terutamanya ibu bapa, perlu mengawasi kelakuan dan tingkah laku anak mereka agar mereka tidak terlibat dengan kes buli cyber ini sama ada sebagai mangsa ataupun sebagai pembuli. Sekian itu sahaja daripada saya tentang faktor buli cyber. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada orang yang seterusnya. Terima kasih. Hai, korang tahu tak? Sebenarnya cyberbullying ni dianggap sebagai satu jenayah besar dekat Malaysia. Bukan setakat dekat Malaysia je, negara lain pun dianggap sebagai jenayah besar. Kenapa macam cyberbullying ni dianggap sebagai jenayah? Sampai kan ada akta-akta khas kita nak menangani cyberbullying ni. Okey, saya Laila Hanani akan membentangkan kesan-kesan cyberbullying terhadap individu. Kesan cyberbullying ni terdapat 3 jenis, iaitu dia memberi kesan kepada emosi, fizikal dan juga mental. Tapi saya akan bentangkan satu persatu. Kita akan go through sama-sama one by one. Okey, yang pertama ialah individu itu akan merasa malu. Emosi malu tu akan membuak-buak apabila dia terkena cyberbullying. Okey, cyberbullying dia banyak tau. Dia macam besar sebenarnya. Maksud dia besar, tapi kita just bagi contoh senang, iaitu kita just letak kita ni sebagai contoh. Diri saya ni sebagai contoh, iaitu saya post something, saya post gambar ke, saya post video dekat social media, tetapi ramai sangat warganet ni, orang cakap media user kecam saya. Dia buat fitnah, dia buat cerita, dia buka aib. So kat situ of course lah saya rasa malu.
tu pun dah memberi kesan. Itu pun kesan sebenarnya, malu sebab kena cyberbully. Itu adalah kesan pertama dari segi emosi. Yang kedua, bila orang buat cerita pasal saya, orang reka cerita, orang buka aib, orang buat fitnah, siapa je tak marah kan? Saya pun marah. So itu pun salah satu kesan kepada emosi. Kalau saya, kalau anda kena cyberbully. Okay, yang ketiga, emosi tiada daya kawalan diri. Apa maksud tiada daya kawalan diri ni? Okey, saya bagi contoh. Kalau orang tu ugut saya secara dalam social media, ugut tu merupakan salah satu contoh cyberbully. Bila saya kena ugut, of course saya rasa takut, paranoid, takut dia melampau-lampau sampai ke saya rasa macam tak tahu nak kontrol diri saya macam mana. Dan yang keempat is isolasi. Isolasi ni dia membawa maksud macam bila kita malu, macam tadi orang dah buat cerita pasal kita, orang dah buat fitnah, of course kita rasa malu kan. Bila kita malu, mestilah kita tak nak jumpa orang. Bila kita tak nak jumpa orang, of course lah kita mengasingkan diri. Itulah isolasi. Untuk kesan kedua iaitu secara mental. Okey, yang pertama, mental health dari segi depresi ataupun orang cakap depression, anxiety. So, sebenarnya cyberbully ni, kalau korang nak tahu bahaya tak bahaya dia ni, sampai ke boleh membuat mangsa cyberbully ni boleh jadi depresi. Kalau orang tu kena bully, especially benda ni related dengan mengisolasi, iaitu masalah akademik. Kalau macam saya ataupun anda semua kena cyberbully, dah dimalukan, tak pergi sekolah, kan kat situ dah affect korang punya akademik. Saya tak nak pergi kelas, lepas tu lecturer pun saya tak tahu apa lecturer ajar kat kelas. Nanti of course akademik saya akan drop. Okay, and then the third of mental health, the effect mental health kita is pemikiran bunuh diri. And then last but not least, untuk effect for mental is kurang keyakinan diri atau cakap low self esteem. Macam ni sangat bahaya juga. Kalau korang asyik, anda sebagai media social user asyik kutuk orang tu, kau ni buruk lah apa semua tu, pun dah membuatkan orang tu tak yakin dengan diri sendiri. And then yang ketiga is kesan kepada fizikal seseorang. Sebenarnya dia akan affect tubuh badan dia juga, physical, which is dia takkan ada selera nak makan. Yang ni lah yang akan membawa kepada gastrik, insomnia, hilang selera makan, tidak bertenaga. Okey, untuk next slide, saya akan bentangkan tentang kebaikan perlindungan digital. Yang pertama, untuk mencegah kecurian. So, kat sini membawa maksud mencegah kecurian ni nak elak daripada korang kena scam ke, ataupun orang ada hack anda punya bank account and then guna duit korang. Yang kedua is pendedahan tidak sengaja. Pendedahan tidak sengaja ni means gambar-gambar korang. Kadang-kadang Google, kalau korang nak tahu, Google Photo ataupun iCloud ke apa, semua kan ada maklumat diri anda. So kat situ bila anda ada macam safety kat situ, korang dah kata this is the owner user, korang pakai fingerprint ke, ada buat to verify punya identification ke apa ke, kat situ kita boleh elak pendedahan tidak sengaja, gambar korang tersebar ke, maklumat diri anda tersebar. And then yang ketiga is pengubahan atau pemusnahan data. Biasa dah kan kita dengar ada orang nak try kita nak tukar kita punya password, macam contoh password email kita. This is very common punya orang cakap case yang terjadi kat dunia lah, which is orang tukar password and then tiba-tiba ada orang pakai nombor kita. Kadang-kadang tahu-tahu kita dapat email, ada orang dah hapuskan kita punya data. Dan yang terakhir is access yang tidak dibenarkan. Sebab itulah kita ada OTP number and then kita ada macam kita ada backup. Kalau macam ada orang nak login kita punya email, of course dia akan hantar kepada second account kita. Betul ke kita nak login ni pada, kalau
betul, yes, kita kata oh this is me. Kalau bukan, kita boleh kata no. So kat situ kita boleh elak daripada scammer ataupun orang yang tidak bertanggungjawab untuk menggondam maklumat peribadi kita secara alam maya. Assalamualaikum and hi, nama saya Faradila binti Amran, nombor metrik 2023164437. Hari ini saya ingin membincangkan serta menerangkan cadangan atau solusi yang dapat kita lakukan untuk mengelakkan daripada cyberbully. Yang pertama, terhadap individu. Yang kedua, terhadap ibu bapa. Yang ketiga, terhadap kerajaan. Isi pertama, terhadap individu. Kita dapat melaporkan kejadian jika seseorang menjadi mangsa buli cyber, mereka sebaiknya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau platform yang berseangkatan. Banyak platform media sosial yang memiliki mekanisme pelaporan serta tim tunggungan untuk menangani hal-hal tersebut. Kedua, simpan bahan bukti. Penting untuk menyimpan bukti-bukti tersebut kerana ia akan digunakan untuk proses pelaporan atau penyelidikan yang lebih lanjut. Bukti-bukti ini dapat mengukuhkan serta meyakinkan bahawa perkara tersebut telah berlaku serta bukti yang telah ditunjukkan. Ketiga, tetapkan tetapan privasi. Apa yang dimaksudkan itu? Individu yang mengalami buli cyber tersebut haruslah menghadkan interaksi dalam talian dengan pelaku serta mengemaskini tetapan privasi mereka. Sebagai contoh, sebelum ni kalau kita buat akaun tersebut public, haruslah kita privatekannya serta sekat atau laporkan pelaku dan mengelakkan perkongsian maklumat peribadi yang boleh disalahgunakan. Selain individu, ibu bapa juga dapat membantu untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku. Sebagai contoh, komunikasi terbuka. Ibu bapa perlu membina hubungan komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka. Dengan memahami pengalaman anak di dalam dunia maya, ibu bapa dapat memberikan sokongan emosional dan membantu mereka mengatasi situasi buli cyber. Selain itu juga, pendidikan kesedaran digital. Apakah yang dimaksudkan? Ibu bapa perlu memberikan pendidikan kesedaran digital kepada anak-anak tentang risiko dan juga tanggungjawab dalam menggunakan media sosial. Mengetahui cara untuk melindungi diri dan mengenal pasti tanda-tanda bahaya adalah amat penting. Akhir sekali, ibu bapa haruslah pantau aktiviti anak-anak secara dalam talian. Ibu bapa seharusnya terlibat dengan aktif dalam aktiviti online anak-anak mereka. Mengawasi dan memahami interaksi anak di media sosial dapat membantu mengelakkan sebaran daripada buli cyber lebih awal dan membolehkan tindakan yang segera dapat diambil. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Faraliana binti Muhammad Yusri dan saya akan membentangkan cadangan ataupun solusi yang kerajaan boleh ambil berat untuk tangani masalah buli cyber. Okay, apa yang kerajaan boleh buat adalah dengan menubuhkan satu pusat kawalan untuk monitor segala aktiviti di media sosial, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Dan jika sekiranya berlaku buli cyber ataupun perkara-perkara negatif lain, so daripada situ pihak-pihak yang berwajib bertanggungjawab boleh ambil tindakan. Usaha kerajaan yang seterusnya dalam menangani masalah kes buli cyber adalah dengan memberi kesedaran ataupun pendidikan awal kepada pelajar-pelajar sekolah tentang bahayanya buli cyber, terutama sekali di zaman digital. Last sekali, antara usaha yang boleh kerajaan buat adalah dengan menguatkuasakan undang-undang, iaitu memperketatkan lagi undang-undang tentang buli cyber ni, sebab setakat tahun 2023 apa yang kita tahu tak banyak sangat undang-undang atau akta untuk kes buli cyber. Jadi masa-masa buli cyber ni mereka akan rasa lebih lega sebab ada akta ataupun undang-undang yang akan mempelihara mereka, yang boleh bantu mereka untuk lawan balik apa yang orang dapat kepada mereka.